A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Sadaqallahu wa sadaqan nabiyuna Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah bertemu kembali di dalam pengajian ilmu tajwid dengan menggunakan kitab Nurul Jamal syarah kepada matan Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, dan kita telah sampai pada muka surat 73. Masih di dalam perbincangan perbahasan mislain, mutaqaribain dan mutajanisain, yang mana pada pertemuan yang lepas kita dah mengenali pada bab ini berkaitan tentang pertemuan dari segi huruf yang mengandungi 3 nama, 3 jenis. Pertemuan huruf ni ada nama dia mutamathilain, ada nama dia mutaqaribain, dan ada nama dia mutajanisain. Itu pertemuan huruf. Huruf apa bertemu apa, maka akan lahir nama-nama ni, nama istilah ni. Yang kedua pula, pertemuan dari segi baris. Ada yang namanya soghir. Yang namanya soghir apabila sukun bertemu dengan baris. Huruf pertama sukun dan huruf kedua baris. Dan ada yang namanya kabir, iaitu kedua-dua huruf yang pertama dan yang kedua, kedua-duanya berbaris. Tak kira lah sama ada berbaris fathah, kasrah maupun dhammah. Maka ada istilah namanya soghir dan adanya kabir. Jadi kita dapat rangkumkan kesimpulannya bahawa ada mislain soghir kabir, ada mutaqaribain soghir dan kabir, dan ada mutajanisain soghir dan kabir. Kesemua sekali ada 6 jenis pertemuan. 6 jenis pertemuan. Okey, baik, kita akan tengok satu persatu dari sudut hukum pula. Yang kata nama Allahumma salli ala Muhammad yang dikatakan pertemuan itu, kita mula dengan ni mutamathilain sini, muka surat 73 sebenarnya, 72 sebenarnya. 72. Kita akan betulkan dalam tu. Dalam video tu kita tersilap. Muka surat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bermula dengan mutamathilain atau mislain, samalah tu. Mutamathilain dengan mislain benda yang sama. Yang dikatakan apa Allahumma salli ala Muhammad, mutamathilain ni tadi kita dah beritahu dah, ada mutamathilain soghir dan juga kabir. Begitu juga mutaqaribain, ada mutaqaribain soghir dan juga mutaqaribain kabir. Dan ada juga mutajanisain soghir dan mutajanisain kabir. Sekarang ni kita nak tengok dari sudut hukum pula. Adakah hukum apakah hukum ketika mana huruf bertemu mutamathilain soghir? Di sini dibentangkan hukum. Dibentangkan hukum di sini, iaitu hukum bagi mutamathilain soghir pada ghalibnya adalah idgham. Sebab tu kita letak idgham di atas. Maknanya ghalibnya apabila dua huruf yang sama bertemu, yang pertama mati dan yang kedua berbaris, maka ghalibnya akan dibaca dengan idgham. Itu memang wajib. Contohnya idrib bi asaka, mutamathilain soghir atau mislain soghir ni, iaitu huruf ba bertemu dengan ba, yang pertama mati, yang kedua baris. Idrib bi asa, kena idgham. Hukumnya hukumnya ialah idgham. Sebab tu kita dah bagi tahu pada pertemuan yang sebelum ni, pada permulaan bab, bahawa kita tak boleh terus kata idgham mislain, kerana ada pertemuan mislain yang tidak dibaca dengan idgham. Nanti kita akan tengok yang di sini dibaca dengan idgham, maka bolehlah kita kata idgham mislain, idgham mislain soghir. Betul juga
la tawallaw wahum, waw bertemu dengan waw yang pertama mati, kedua baris, maka dibaca dengan idgham. Kecuali pada beberapa tempat dibaca dengan izhar. Yang dikatakan beberapa tempat tu ialah apabila huruf pertama huruf mat. Kita dah terang lah dalam bab dia. Di sini macam rumusan ya, nota macam rumusan nota. Pada perbahasan mislain tu kita dah bentangkan sikit sebab apa ada yang dikecualikan tidak dibaca dengan idgham kerana huruf mat. Berbeza dengan la tawallaw, wa tawallaw huruf lin. Waw lin diidghamkan, manakala waw mat tidak diidghamkan. Antara tanda yang menyebabkan kita tahu bahawa ia tidak diidghamkan iaitu tidak ada sabdu atau tidak ada syaddah di sini. Qalu wa hum, maka kita baca dengan tanpa tekanan. Qalu wa hum, berbeza dengan la tawallaw wa hum. La tawallaw ada dua. Pertama kita tekan pada lam, yang kedua kita tekan pada waw pula. La tawallaw wa hum, nampak dua kali tekan lam tu pasal ada dua syaddah. Jangan pergi tekan dekat waw saja, lam tak tekan pula. Kadang-kadang berlaku juga kekeliruan menyebabkan kita tertinggal salah satu daripada dua syaddah yang berdekatan. Okey, baik. Begitu juga ya bertemu dengan ya. Kalau ya tu ya mat, maka tidak diidghamkan. Ya lin tak ada lah. Ya lin bertemu dengan ya tidak berlaku di dalam Al-Quran, tak ada. Rabbi ya'lamu, maka tak perlu kita tekan. Rabbi ya'lamu. Sebab tu kita tengok dalam pembacaan suratul Fatihah, pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setengah-setengah tok guru cukup tekan dalam sebut iya tu. Dia kata sekadar orang baca terlalu ringan. Dia pergi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mana syaddah. Di situ telah berlaku idgham yang menyebabkan timbulnya syaddah. Jadi kena baca syaddah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka tekan lah. Lepas tu buat iya. Kalau iya dia jadi sini. Qalu wa hum rabbi ya'lamu. Baca. Ni memang wajib izhar. Di sini memang wajib izhar pasal dia huruf mat. Manakala iyyaka kena baca dengan tasydid. Jelaskan dia punya tekanan tasydid. Okey, baik. Seterusnya ada juga perbahasan mengenai yang boleh baca dua wajah. Maknanya sebab tu tadi kita ulang lagi bahawa bukan semua mislain saghir kena baca idgham. Ada mislain saghir juga. Ni mislain juga ni. Kita boleh kata mislain lah kerana ya bertemu dengan ya. Tapi mislain di sini dibaca dengan izhar. Manakala mislain di sini boleh baca dua wajah, iaitu pada suratul Haqqah ayat 28 masuk ayat 29, maliyah halakah. Di sini boleh baca dua wajah. Wajah yang pertama iaitu dibaca dengan idgham. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Bila kita idgham maknanya akan ada tasydid dan kena baca dengan dalam keadaan tekan, dan ditekankan suara. Maliyah halaka, maliyah halaka, kena tekan pasal dah idgham akan timbul tasydid. Manakala penulisan ditulis dengan cara izhar berserta saktah. Sebab tu dia tak buat tasydid tu. Kita tengok mana ustaz kata idgham tapi tak ada tasydid pun, tak ada syaddah, tak ada sabdu pun sini. Tak ada sabdu pasal dia tulis dengan cara yang kedua. Dengan cara yang kedua iaitu dengan cara izhar berserta saktah. Sebab tu kita tengok ada sin kan. Sin di sini adalah saktah harus. Saktah di dalam haf an-nasim ada 6 tempat. 4 tempat saktah wajib dan 2 tempat saktah harus. Di antaranya ni saktah harus ialah pada maliyah halakah. Okey, baik. Jadi anda nak baca saktah je lah. Berhenti je lah. Tapi jangan tekan lah. Jangan buh syaddah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Okey, baik. Yang seterusnya ialah mislain kabir. Mislain kabir kebanyakannya dibaca izhar. Sebab tu kita letakkan hukum izhar di atas. Berbeza dengan mislain saghir. Mislain saghir kebanyakannya ghalibnya idgham, manakala mislain kabir ghalibnya di dalam riwayat haf an-nasim dibaca dengan izhar. Contohnya mislain kabir ni tad'unani, nun bertemu dengan nun mislain, dua-dua berbaris kabir. La dhahaba bi sam'ihim, ba bertemu dengan ba mislain, dua-dua berbaris kabir. Baca apa? Izhar. Dua-dua baca izhar. Tak perlu diidghamkan, tak perlu dimasukkan antara huruf pertama ke dalam huruf kedua. Tidak.
Kecuali pada satu tempat dibaca dengan idgham, iaitu pada suratul kahfi ayat 95 dibaca dengan idgham. Asalnya perkataan makanani dibaca dengan idgham, maka asalnya mislain kabir lah, maka na ni, nun bertemu dengan nun, dua-dua berbaris, na dengan ni, maka nani. Tapi diidghamkan di dalam riwayat Hafs an Asim, maka dibaca dengan makanni. Qala ma makanni fihi rabbi khair. Makanni diidghamkan, lepas tu jadi wajibul qunah sekali ya. Idgham berserta bila dah nun bertasydid, maka hukum wajibul qunah didengungkan dengan dengung yang akmal. Okey, baik. Itu idgham satu tempat lah yang idgham. Dan ada satu tempat lagi dibaca dengan dua wajah pula dah. Kabir juga ni, mislain kabir. Ada dua wajah, iaitu pada kalimah ta'manna surah Yusuf alaihi salam ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna, pertama dibaca dengan idgham berserta dengan ismam. Ini yang selalu kita nak baca kan. Sebab tu diletakkan tanda diamond atau tanda rhombus. Rhombus pun dia. Atau tanda pak segi menegak. Tak tahu pak segi menegak, saya nampak pak segi. Kalau kata pak segi itu kita nampak macam mendatar itu kan. Ni pasal dia bentuk diamond lah, senang kita kata. Atau rhombus. Dia dalam bentuk gitu. Atau dia sebenarnya dia ni tanda ni adalah tanda noktah sebenarnya. Tanda titik kan. Titik kalau kita tulis dengan khat kan, dia tulis gitu lah, titik kan. Dia tulis dengan keadaan herat gitu kan. Dia bukan titik gitu. Bukan dia turun ke bawah kan. Bukan pen khat tu turun ke bawah. Dia turun ke sengit, dia akan buat condong titik lah. Cuma titik itu dikosongkan di tengah menjadikan tanda begini, tanda diamond. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Idgham beserta ismam, itu yang mana kita makruf lah. Idgham beserta ismam, iaitu dibaca dengan Allahumma salli ala Muhammad. Ta'manna ala Yusuf, sambil idgham, sambil muncung ke mulut. Ta'manna ala Yusuf. Manakala wajah yang kedua dibaca dengan izhar berserta raum. Izhar berserta raum. Izhar berserta raum pula, nak baca macam mana? Kita akan rungkai balik kalimah asal. Kalimah asal dia apa? Ta'manuna. Rasanya nanti dalam tanbihul ghafilin pula. Ada tanbihul qari, pada penghujung kitab ni ada risalah tanbihul qari yang mana akan memuatkan secara lebih detail dan penulisan yang lebih jelas. Sini kita tak sediakan keterangan yang ni. Okey, baik, nanti tak apa, kita ulang banyak kali ya. Nanti kita akan ulang pula. Ta'manuna, asalnya kalimah ta'manuna, ada dua nun bertemu mislain dan dua-dua berbaris nuna. Yang pertama dhammah, yang kedua fathah, menjadikannya mislain dan juga kabir. Diizharkan beserta raum. Raum dibaca dengan kadar 1/3 harakat. Kita tengok bawah ni. Faedah. Ismam ialah memuncungkan bibir mulut ketika gunnah tanpa membunyikan dhammah. Muncung saja, jangan ta'manuna pi bunyi dhammah, tak boleh. Muncung ya, bunyi dhammah tak ada. Dan raum pula ialah mendatangkan 1/3 harakat pada baris huruf yang pertama, iaitu dhammah. Ta'manuna kan, nu tu dibaca 1/3. Dan setengah ulama memberi petua bahawa al-isra'u fil harakah dibaca dengan kadar laju. Yang kata 1/3 ni kadang-kadang orang pening tak? Macam mana 1/3? Nak bahagi macam mana? Kalau kek bolehlah kita potong macam tu kan. Kita potong macam ni, ni 1/3, ada 3 orang nak makan, potong kek 1/3. Tu senang lah kan. Nak potong baris 1/3, macam mana nak potong baris 1/3? Yang kata 1/3 tu ialah dibaca dengan kadar laju. Ta'manuna ala Yusuf. Ta'manuna, dia laju dekat dhammah waw, untuk dhammah nun tu dibaca laju. Kalau biasa-biasa ta'manuna, tu biasa. Kemaknanya kita baca dengan kadar baris penuh. Tapi kita baca baris 1/3 baris. 1/3 dhammah, dia akan jadi laju. Ta'manuna, ma penuh. Ma penuh, nu tu 1/3, na tu penuh balik. Penuh. Okey, baik. Kesemua hanya dia boleh didapati melalui talaqi musyafahah. Jadi untuk lebih lanjut, tanyalah guru yang kita talaqi, kita baca Quran depan-depan, senang. Online ni pun kita boleh buat contoh, tetapi orang kata tak boleh nak buat pembetulan. Allahumma salli ala Muhammad. Seterusnya mutaqaribain. Mutaqaribain.
Mutaqaribain pun kita dah beritahu ada saghir dan juga kabir. Yang saghir ghalibnya dibaca dengan izhar. Tengok semua izhar. Mutaqaribain kabir pula lagi semua izhar, tak ada langsung idgham. Tak ada langsung idgham pada mutaqaribain kabir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua izhar. Izhar maknanya dal bertemu dengan sin. Dal dengan sin ni mutaqaribain lah. Antara yang mutaqaribain. Dan yang pertama barik, yang pertama mati, yang kedua baris. Qad sami'a, kena baca ni kena baca sifat penuh pada dal. Qad sami'a. Tak boleh pergi sampai masuk qas sami'a ada. Tapi qiraat lain ada baca dengan idgham. La tuzigh qulubana, jangan pergi masuk dengan qaf. La tuzigh qulubana. Ada kadang-kadang kita perasan, kita tak perasan orang baca doa gitu. La tuzigh la tuzigh, itu idgham dia baca idgham, tak kena tapi kita harap doa dia makbul lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita doa insya-Allah, kita harap Allah Taala Allah Taala fahamlah apa yang kita maksudkan. Tetapi dari sudut hukum bacaan tu tak apa nak fasih, tak apa nak fasih. Telah kita baca idgham pada keadaan yang sepatutnya dibaca dengan izhar. Ada sinin, idgham. Idgham pula, Allah sangat silap. Mutaqaribain silap sebut. Mutaqaribain dal dengan sin. Dua-dua baris kabir, jadi mutaqaribain kabir. Qaf dengan kaf mutaqaribain. Dua-dua baris. Dan dia dibaca dengan izhar, tak ada idgham. Pada mutaqaribain kabir tak ada, adalah haf anasim dibaca dengan idgham. Kecuali ada dua tempat mutaqaribain. Ni lah yang kita duk belajar dalam kitab-kitab tajwid biasanya idgham mutaqaribain ni hanya dua pertemuan saja yang dibaca dengan idgham pada mutaqaribain saghir, iaitu pertemuan lam dengan ra, qaf dengan kaf. Kita dah beritahu dah sebelum ni pada perbahasan ni, hanya ringkasan. Cuma kita nak beritahu bahawa kebanyakannya izhar hanya dua sahaja yang mutaqaribain diidghamkan. Qaf dengan kaf, lam dengan ra. Dan qaf dengan kaf ni tak ada tempat lain lah, tak ada contoh, satu contoh saja, iaitu pada surah Mursalat ayat 20. Tak ada contoh lain qaf dengan kaf yang saghir. Qaf dengan kaf kabir ada banyak qaf dengan kaf saghir ni. Pasal ni contoh saghir. Okey, baik. Habis mutaqaribain. Seterusnya mutajanisain. Mutajanisain pun ada saghir dan juga ada kabir. Mutajanisain saghir pun ghalibnya izhar juga. Begitu juga mutajanisain kabir ghalibnya izhar. Semua ghalib izhar kan. Satu lah mutamasilain atau mislain saghir yang ghalib idgham. Situ lah yang paling banyak dibaca idgham, hanya pada mislain saghir. Mislain saghir macam idgham yang lain tu semua izhar banyak. Contohnya fasfah anhum, dengan ain dianggap sebagai pertemuan mutajanisain, dan yang pertama mati, kedua baris dibaca izhar. Fasfah anhum alaihim wala, tak boleh kita baca idgham pada fasfa' anhum atau alaihim wala, masuk ke waw terus. Alaihim wala, alaihim masuk ke waw, tak kena alaihim wala. Bila kita izhar kena ingat balik apa makna izhar. Makna izhar ialah menyebut huruf kena pada makhrajnya, ikhrajul harfi min makhrajihi min ghairi ghunnatin, tanpa gunnah. Alaihim kena makhraj. Bila kena makhraj maknanya kena tutup mulut lah. Makhraj mim ialah dua bibir kena rapat, baru makhraj mim tertunai. Alaihim wala, tak boleh ke alaihim wala, tu boleh jadi sama ada idgham atau ikhfa. Zuhziha 'anil nar, tak boleh idgham. Zuhzi'a ni zuhziha satu-satu, ini tak ada masalah lah. Syajaraha, shin dengan jim tu mutajanisain, dan dibaca dengan izhar. Okey, baik. Kecuali ada 7 pertemuan. Ni kita dah berbincang dah, cuma ni kita refresh balik dalam bentuk nota dan juga dalam bentuk rajah yang mudah faham. 7 pertemuan ni yang kita bagi tahu bahawa ada 6 pertemuan diidghamkan idgham kamil, iaitu pertemuan 1, 2, 4, 5, 6, 7. 6 ni kena idgham kamil, hanya satu saja idgham naqis pada ta bertemu dengan ta. Sebab itu idgham kamil diletakkan syaddah, idgham naqis tidak diletakkan syaddah pada huruf yang kedua, tak ada syaddah. Ada sebab-sebab dia telah dinyatakan pada permulaan atau pada awal pada
pada bab ni ringkasan pada babnya. Okey, baik, seterusnya An-Nazim rahimahullah taala, Syekh Sulaiman Jamzuri menyambung, kita ambil sikit masa sikit lagi, aqsamul maddi, perbahasan tentang pembahagian mat. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala, wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-huruf tujtalab bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fa tabi'iyya yakun. Okey, baik, ni contoh. Bermula mat itu ada dua, mat asli dan mat far'i. Baginya, iaitu bagi habis cakap tu. Baginya mat asli lah. Maknanya bagi mat far'i itu ada apa, bagi mat asli itu ada mat far'i. Lah daripada asli itu cabang. Maknanya ada dua mat, cuma mat asli itu adalah asal dan cabangan dia ialah mat far'i. Okey, baik. Dan namakan yang pertama mat asli itu mat tabi'i. Dia kata, dan mat asli itu juga kita boleh panggil nama mat tabi'i, samalah, mat asli pun mat tabi'i, hak itulah. Cuma nanti akan dibentangkan sebab apa nama mat asli ada sebab dia, dan namakan mat asli ada dia punya sebab. Dan ialah ni takrif dan wahu ni kembali kepada mat asli mat tabi'i yang kata mat asli itu takrif dia apa, ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-hurufu tujtalab. Ni takrif mat asli, segala yang tiada terhenti padanya mat asli atas sebab, dan tanpanya maka huruf akan tercabut. Tak kat sini lah, ma la tawaqqufun lahu ala sabab ni sebenarnya. Yang kata mat asli itu tidak terhenti padanya sebab, maknanya tidak bertemu dengan sebab. Tak bertemu dengan sebab. Apa yang kata tak bertemu dengan sebab tu? Nanti kita akan tengok dalam syarahan. Apa itu sebab? Ni matan, dia bagi ringkas. Dan tanpanya maka akan tercabut huruf mat. Apa pula ni? Ni agak rumit sikit sebenarnya matan ni, agak rumit. Kita akan syarah. Kita akan baca syarahan dia. Seterusnya, bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun, bahkan segala huruf hijaiyah kecuali hamzah dan atau yang berbaris sukun yang datang selepas huruf mat maka jadi ia tabi'i. Maknanya semua huruf hijaiyah boleh bertemu dengan huruf mat, kecuali hamzah dan juga sukun. Hamzah dan sukun tak boleh. Kalau jumpa hamzah dengan sukun maka tak akan jadi dah mat asli, mat tabi'i. Okey, baik. Kita tengok dia punya syarahan dia. Bahagian-bahagian mat, aqsamul maddi. Mat pada lughah yang maknanya panjang. Dan qila lebih. Maknanya panjang dan juga lebih. Mat maknanya panjang atau lebih. Pada istilah memanjangkan suara pada huruf daripada huruf-huruf mat. Yang kata panjang tu mungkin orang tak jelas kan. Pada bahasa kata panjang. Yang kata panjang tu panjang apa? Maknanya nak kena tarik khuat dia, tarik tulisan bagi panjang ke, atau buh kening tu bagi panjang ke, atau apa yang nak kena panjang ni? Yang kata panjang di sini ialah panjang suara. Panjang suara. Waladhdallin, suara tu bagi panjang. Pada mat tu sama ada mat alif atau mat waw atau mat ya, dipanjangkan suara. Itu yang dimaksudkan mat tu. Dia kata panjang tu panjang. Kadang-kadang dia orang tak apa jelas kan, tapi semua kita maklum, cuma kita nak detail kan apa yang nak kena panjang tu. Yang kena panjang ialah suara, dan ia bukannya baris atau huruf ataupun sukun. Mat ni dia bukan kategori baris, dia bukan kategori sukun, dia juga bukan kategori huruf. Daripada huruf hijaiyah mana ada ni mat, dan mat tu sendiri bukan huruf mat. Huruf mat tu huruf lah, tetapi mat tu ialah panjangan suara. Dinamakan mat kerana berpanjang suara ketika menyebutnya. Jadi mat lain, huruf mat lain. Mat adalah sifat yang mendatang pada huruf mat. Jadi huruf mat tu adalah huruf. Dan huruf mat itu bersifat dengan sifat mat. Nampak tak? Bersifat dengan sifat mat. Sifat tu bukan zat. Sifat tu melekat pada zat, dan sifat tu bukanlah zat, tetapi dengan sifat kita kenal zat. Ni nak kena
Ni nak kena mengaji tauhid lah pula. nak kena mengaji tauhid. Kena ikut kelas Ustaz Zahinur lah. Mengaji tauhid antara zat dan juga sifat lah. Allahumma salli ala Muhammad. Sambung. Sabab. Apa yang dikatakan sabab di sini? Ni sabab ni mala tawaqqufun lahu ala sabab. Sabab ni apa maknanya? Yakni penyebab. Yang kata sabab di sini dalam matan Syekh Sulaiman kata penyebab lah. Penyebab yang membolehkan suatu huruf mat yang berhampiran dengannya dibaca panjang lebih daripada 2 harakat. Penyebab yang menyebabkan huruf mat asal kita boleh baca 2 harakat, boleh lajak pi 4 6. Apakah penyebab dia? Apakah penyebab yang menyebabkan boleh baca 4 dan 6 harakat ni? Iaitu hamzah dan sukun. Yang kata sabab di sini ialah huruf hamzah dan juga sukun, baris sukun. Dan sukun ni ada 2 jenis. Ada sukun khafifah, iaitu sukun yang kita kenal tu, sukun bentuk ni kan, ra'sul kha, ni dalam Arab disebut ra'sul kha, atau kita panggil bentuk C lah, C atau separuh bulan atau anak bulan. Nampak macam anak bulan kan, tapi dia anak bulan dia sikit lah. Dia anak bulan panjang. Sama ada sukun khafifah, sukun ringan, atau sukun berat. Yang sukun berat tu adalah tasydid, syaddah. Jadi sukun termasuk daripadanya 2 sukun dan juga tasydid. Jadi hak ni lah penyebab huruf mat boleh baca lebih daripada 2. Kalau huruf mat bertemu dengan hamzah, dia akan jadi apa? Dia akan jadi mat wajib muttasil contohnya. Jadi kena baca apa? 4 5 harakat. Tak boleh baca 2 dah waktu tu. Pasal apa? Pasal ada penyebab, ada hamzah tu. Kalau ja saja boleh baca 2 harakat. Ja, jim alif ja, baca 2 harakat lah. Tapi bila ada hamzah belakang, nak kena baca 4 5 lah, tak boleh baca 2 lah. Pasal apa? Ada penyebab, dan penyebab kena baca panjang tu ialah huruf hamzah. Begitu juga sukun, dan nanti kita akan tengok dalam pembahagian tu mat far'i. Kalau mat asli jangan jumpa 2 ni, baru jadi mat asli. Jangan jumpa hamzah, jangan jumpa sukun. Okey, baik. Ni mat asli ya. Sebab tu dia Syekh Sulaiman kata apa? Mala tawaqqufun lahu ala sabab. Segala yang tidak terhenti padanya atas sebab. Maknanya tidak bertemu sabab, tidak bertemu hamzah dan tidak bertemu sukun. Tu kesimpulannya. Huruf mat alif waw ya tu dengan baris masing-masing tidak bertemu hamzah dan tidak bertemu sukun. Baru jadi mat asli. Seterusnya Syekh Sulaiman sambung lagi. Dia kata wala bidunihil hurufu tujtalab. Apa benda ni huruf? Apa dia ni? Dan tanpa memanjangkan mat 2 harakat, maka huruf mat waw, alif dan juga ya. Ni huruf mat lah, alif waw ya lah. Cuma susunannya Syekh Sulaiman dalam karangan Syekh Sulaiman dia susun waw alif waw ya. Yang biasa kita sebut, kita kaum Melayu ni biasa dia sebut alif waw ya kan, alif waw ya. Sama lah, waw alif ya, alif waw ya, itulah juga. Tanpa memanjangkan mat 2 harakat pada huruf y akan tercabut daripada bacaan seseorang pembaca Al-Quran. Kalau kita tak panjang 2 harakat pada huruf yang cukup syarat mat, maka akan tercabutlah huruf mat itu. Dan ia termasuk daripada lahan jali, dan ia akan jadi satu kesalahan yang terang dan juga kesalahan besar. Kesalahan yang besar, bukan lahan khafiyah. Maknanya mat asli, siapa tak baca mat asli maka akan jadi lahan jali. Pasal apa? Pasal huruf mat hilang satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quran. Contohnya kita nak kata apa? Kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Iyyaka lah senang. Iyyaka. Iya, ada dua ada mat asli kan situ. Iyyaka na'budu. Dia baca iyyaka na', contohlah kan. Tapi jaranglah orang baca macam tu kan. Kat surah Fatihah. Surah-surah lain mungkin berlaku. Surah-surah lain mungkin berlaku. Pasal dia ni surah Fatihah kita hafal daripada kecil, jadi payahlah nak berlaku kesalahan tu. Jadi contoh kita kata Iyyaka, saya bagi contoh yang mudah nampak lah kan, pasal kita
kita tak paparkan contoh pada skrin kita ni. Jadi kita bagi satu yang senang nampak gambaran. Iyyaka na'budu contoh. Ada mat asli pada iyyaka. Ya tu. Kalau kita tak baca mat dua harakat pada ya tu. Iyyaka na'budu. Sepatutnya iyyaka na'budu baca dua harakat, tapi dua harakat tu kita gugurkan. Dua harakat tu kita gugurkan. Iyyaka na'budu. Apa yang terjadi? Kita bukan saja menggugurkan mat, bahkan kita telah menggugurkan huruf alif. Iyyaka na'budu. Jadi alif dia akan jadi hamzah ya ka. Iyyaka na'budu. Lahan jali ya. Lahan jali ingat ke? Lahan jali ialah apabila orang kata Allah sallallahu alaihi wasallam hilang atau tertukar huruf, hilang atau tertukar baris. Sama ada hilang atau tertukar huruf yang melibatkan huruf dan juga baris, tak kira sama ada mengubah makna atau tak mengubah makna sekalipun, dianggap sebagai lahan jali. Lahan jali, kesalahan yang nyata dan besar. Jadi sebab tu di sini Syekh Sulaiman Jamzuri rahimahullah taala dia bagi penekanan kepada kita. Dia kata wala bidunihil hurufu tujtalab, tanpa mat dua harakat. Ni mat asli ni, kita cerita mat asli. Tanpa mat dua harakat maka akan hilanglah huruf mat tu. Kita nampak alif, cuma kita laju. Laju kita tak baca dua harakat tu. Kita nampak alif tapi kita laju. Bila kita laju tu menyebabkan seolah-olah macam akan hilang juga doa alif itu. Walaupun kita kata saya baca Ustaz, tapi cuma saya baca laju. Baca laju tu tak ada, macam tak baca. Baca laju tu jadi tak baca lah. Pasal bila kata mat dua harakat tu kena slow-slow. Iyyaka na'budu. Mai kat tu kena tekan dua lah. Okey, baik. Itu yang dikatakan apa maksud daripada wala bidunihil hurufu tujtalab. Seterusnya Allahumma salli ala Muhammad, mengapakah dibaca mat pada Al-Quran sedangkan orang Arab tidak matkan pada percakapan mereka dan Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Dan ini nanti apa kita akan baca pada pertemuan yang akan datang lah, pasal panjang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita nak probih juga, probih bila lah sikit lah. Probih bila sikit. Kalau tidak tergantung pula pasal tak habis dia punya ni. Kita akan probih sebelum daripada mat asli. Perbahasan ni, pada perbahasan mat asli yang ni umum. Dan mengapakah mat pada Al-Quran sedangkan orang Arab percakapan depa cakap, mana ada orang Arab cakap panjang-panjang. Depa cakap lancak gitu. Kita dengar apa mana-mana ni apa syekh-syekh Arab yang turun main Malaysia bagi ceramah ke, atau kita tengok dalam YouTube yang mana ceramah, contohnya Syekh Ramadan Al-Buti ke, mana-mana apa tok guru lama yang direkodkan dalam YouTube, lepas tu orang tu nombor terjemah, kita tengok depa baca cakap laju gitu tak ada duduk panjang 6 harakat, ada kalimah nak kena panjang 5, ada kalimah nak kena panjang 4, semua 2 paling panjang. Pasal apa Al-Quran ni ada 4, ada 5, ada 6 harakat? Jawabnya kerana begitulah Al-Quran diturun. Kerana Al-Quran turun macam tu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW begitu, Nabi pun turun kepada sahabat-sahabat begitu, dan diajarkan daripada mulut ke mulut, turun generasi ke generasi, daripada masyayikh ke masyayikh, sehinggalah kepada kita hari ini orang kita bersandarkan kepada bacaan Nabi SAW. Telah sabit daripada hadis yang menunjukkan bahawa memang benda ini ditalakikan. Pertama sekali talaki itu sendiri pasal talaki itu setiap guru tu dia ada sanad dia. Kalau kita minta tanya tok guru, Syekh ada sanad tak? Depa ada sanad depa. Yang mana ambil talaki secara mutqin ni, yang selalunya dia akan ada sanad dia, bersanad bertulis. Dia ambil pada guru sekian, an sekian, sampailah kepada Nabi SAW. Macam hadis jugalah. Tapi cuma ni sanad Quran. Sanad Quran dia akan melalui guru-guru Quran. Kalau hadis dia melalui guru-guru hadis lainlah. Contohnya hadis ini menunjukkan bahawa wujudnya orang kata pembacaan panjang pendek di dalam Al-Quran. An Musa bin Yazid Al-Kindi rahimahullah taala qala kana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yuqri'u Al-Qur'ana rajulan faqara'a ar-rajulu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin
mursalatan ay maqsuratan, dia baca pendek dekat fuqara muqarra dia baca 2 rakaat lil fuqara wal masakin, macam dia duk cakap lah. Fuqara kita kalau orang Arab dia fuqara pendek fuqara tapi dalam Quran fuqara kena 4-5 rakaat lah fuqara, jadi mat wajib muttasil sini tak boleh baca pendek. Tapi apa ada seorang lelaki ni bila dia baca Quran kat Ibnu Mas'ud dia baca pendek. Faqala Ibnu Mas'ud berkata apa? Ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kaifa aqra'ukaha ya Aba Abdurrahman? Faqala aqra'aniha innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini famaddiduha rawahu Tabrani fi Kabir. Hadis ini terdapat di dalam Al-Kabir Tabrani. Bermaksud Musa bin Yazid Al-Kindi rahimahullah berkata sesungguhnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengajarkan Al-Quran kepada seorang lelaki. Dia ada buat inilah halaqah, dan ada seorang lelaki tak disebut namanya baca Quran kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud duk dengar dan dia baca pendek, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, pada surah At-Taubah ayat 60, dengan mudah bacaan pendek. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bukan begini bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa sahabat ni dia teliti benda macam tu pun, walaupun tak berubah makna, dia kata tak boleh. Dia kata ni apa, Nabi tak baca gini ni, Nabi baca panjang. Nabi baca tukar macam ni. Lepas tu depa pun tanya, bagaimana bacaan yang diajarkan oleh wahai Abu Abdurrahman? Ni gelaran kunyah yang kunyah yang dipakai atau digelar kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka Ibn Mas'ud pun baca bagi contoh, tengok untuk guru macam tu lah kan, bila tanya baca macam mana Syekh, jadi Syekh pun baca buat contoh. Itu cara pengajaran Al-Quran, buat contoh. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, baca panjang dan dipanjangkan pada mat muttasil, diriwayatkan oleh At-Tabrani. Okey, baik. Ketahuilah bahawa mat terbagi kepada 2, asli dan far'i. Mat asli wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Takat itu saja pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang baik pada Allah SWT, segala yang apa kekurangan saya mohon dipanjang diberi sedikit penambahan dan juga kritikan membina lah. Kita pun nak mengaji juga. Takat itu saja. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah salat taat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.